Sepanjang musim makan viral ni, Syed dah pergi ke macam-macam tempat makan viral dan cuba macam-macam jenis makanan di semenanjung Malaysia. Apa yang Syed boleh katakan, negara kita kalau buat makan memang syurga. Selain mencuba makanan-makanan yang sedap ni, macam-macam juga perkara yang Syed belajar daripada orang-orang yang Syed jumpa. Tentang persahabatan, kekeluargaan, kecekalan hidup dan juga tips dalam perniagaan. Kisah mereka membuka mata dan memberi teladan buat Syed untuk lebih bersyukur dan menghargai hidup ni. Untuk episod akhir ni, Syed nak explore satu lagi makanan yang sangat popular dalam masyarakat kita, iaitu makanan Arab. Yalah. Hai, nama saya Syed Kristina. Cita-cita saya nak menjadi seorang engineer. Sementara nak capai cita-cita, saya buat kerja lain dulu. Jadi model ni mencabar sebab saya suka makan. Ya, saya memang suka makan. Saya percaya makan selain untuk hidup menjadi terapi yang cukup membahagiakan. Lebih-lebih lagi kalau makanan tu sedap. Tapi kalau saya rasa saya terlebih makan, bercakap tentang makan, saya selalu tertanya-tanya, apa yang membuatkan sesuatu tempat tu jadi viral? Kenapa orang sanggup datang dari jauh untuk makan di situ? Dan kenapa ada influencer yang sanggup buat review makanan di situ? Adakah sebab pemasarannya hebat atau makanannya memang betul-betul terbaik? Atau ada kisah lain di sebaliknya? Mari ikut saya menerokai dunia gastronomi dalam Makan Viral. Sejak azali, orang Melayu sudah biasa dengan pelbagai budaya dari Timur Tengah. Sejarah mencatatkan, pedagang-pedagang Islam Arab Parsi telah tiba di semenanjung Tanah Melayu dan Nusantara sejak abad ke-3 Masihi lagi. Dalam era moden pun, anak-anak muda yang menuntut ilmu di Timur Tengah turut pulang membawa secepis budaya Arab ke tanah air. Pengaruh dari sudut bahasa adalah yang paling ketara. Banyak perkataan Arab yang dimelayukan seperti sahabat, berkat, petua, mesyuarat dan pelbagai lagi. Dalam fashion pula, style berjubah, berserban serta bernikab antara yang sangat menjadi ikutan dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya golongan agamawan. Budaya Arab juga memberi impak dalam sudut kesenian. Seni tulisan khat, seni bina masjid berkubah dan seni persembahan seperti ghazal, zapin dan kasidah telah diasimilasikan dalam masyarakat kita sejak ratusan tahun dahulu. Kalau bab makanan, jangan ceritalah. Hidangan makanan Arab seperti shawarma, nasi mandi dan kebab begitu mendapat sambutan di Malaysia. Di sekitar Kuala Lumpur, restoran makanan Arab dibuka ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Nasi Arab. Kenapa tu, Bang? Sebab dia punya rasa tu berbeza dengan yang makanan-makanan sini lah. Dia punya shawarma chicken dia punya falafel pun best, and then dia punya lamb shawarma pun best juga, tapi yang paling saya minat dia punya chicken shawarma lah. Selalunya saya akan order juga shawarma, seperti manisan-manisan yang lain, mungkin seperti kunafa. Kunafa adalah salah satu manisan yang tak terlalu manis. Okay, so dia, kalau taste lokal tu memang tak ada lah. So memang especially from Arab lah. Kunafa pun sedap juga kat sini. Kenapa? Sebab dari satu, dia dessert yang baru kan dekat sini. So kita try, memang sedap lah. Memang recommended lah dekat sini. Okey, sekarang ni Syed berada di Halab Gate di Bukit Bintang untuk cuba shawarma yang kata orang paling best di Kuala Lumpur. Betul ke tak? Jom kita cuba. Mula beroperasi sejak tahun 2017, Halab Gate bijak dalam merangka strategi untuk memberi kelainan dalam hidangan shawarma mereka. Walaupun baru bertugas, Muhammad Ali antara staf yang menjadi tulang belakang di Halab Gate, terutamanya dalam mengurus pelanggan yang ramai tak kira masa. Okey, sekarang ni saya bersama dengan Encik Ali, penyelia Halab Gate. Apa khabar? Alhamdulillah, baik.
Okey, Encik Ali, boleh tak cerita sikit macam mana bermulanya Halap Bukit? Okey, alhamdulillah. Kami mula beroperasi di sini, kawasan Bukit Bintang, dari tahun 2017 hingga ke hari ini. So, Encik Ali di sini daripada 2017 ke macam mana? Saya baru lagi. Saya baru lagi. Saya antara staf yang barulah. Sebagai peniaga makanan Arab kan. Okay. Apa pendapat Encik Ali? Kenapa sebenarnya orang Malaysia suka sangat makanan Arab? Okay, first of all, alhamdulillah. Kita ni rakyat Malaysia, kita ada satu culture tau. Which mean kita welcoming. Kita meraihkan perbezaan diversity. So macam untuk kita orang Malaysia, selain daripada kita terima agama Islam, kita terima kebudayaan, kehidupan, pemakanan dan sebagainya. So we are so associate dengan cara pemakanan orang Islam, especially culture daripada Timur Tengah, bangsa Arab dan sebagainya lah. So benda tu, dan lagi satu rasa dia dengan rempah ratus dia, so associate dengan kita. Sebab tu rakyat Malaysia ni semua boleh terima. Tak kira orang Melayu, India, Cina dan lain-lain. Yalah, makanan Arab banyak rempah ratus, betul. Full with flavours orang kata. The smell. Yes. Okey, kalau Halap Bukit ni dia beroperasi dari pukul berapa sampai pukul berapa, Encik? Kami beroperasi daripada 10 pagi hingga ke 4 pagi. 4 pagi? Ya, saya. Oh, selalunya bila time orang ramai datang tu? Peak hour Peak hours sebenarnya waktu malam. Waktu malam. Selepas orang balik kerja, rehat dengan keluarga, dah akan di sini. Yalah, orang KL suka lepak malam-malam. Lebih faham. Okey, Encik Ali, boleh tak cerita sikit macam mana sejarah Halap Bukit sebenarnya? Okey. Pada permulaannya, origin of the business, dia punya core business dia lain. Lepas tu bila dia orang settle down dekat Bukit Bintang ni, dia orang dapati dekat Malaysia dia orang tak dapat jumpa penyediaan shawarma yang baik. So owner tu rasa apa yang dia orang buat, dia orang attract chef daripada Middle East, jemput chef yang baik daripada Middle East datang ke Malaysia. Dia orang set up shawarma Halap Bukit untuk menyediakan satu shawarma yang special yang tak ada kat Malaysia, dengan adunan rasa, dengan resipi yang unik. Oh, kiranya chef tu pun import datang dari Ya, sini? saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dia remain orang yang sama dan cara kaedah yang sama. Okey, apa menu yang paling best dekat sini yang selalunya orang akan order? Okey, specialities daripada kami adalah shawarma ayam dan daging. Itu yang special daripada kami. On the go punya makanan. Yes. Okey, Syed nak cuba boleh? Boleh, insyaAllah. Cuba, sila. Jom. Sekilas pandang, proses hidangan shawarma ni nampak seronok. Syed pun tergerak hati untuk cuba buat shawarma ayam. Rupanya tidak semudah yang disangka. Potongan ayam dan daging yang sekata dan gulungan roti pita yang kemas amat penting dalam setiap hidangan untuk memastikan kepuasan dalam setiap gigitan. Okey, sekarang ni Syed akan makan shawarma yang Syed dah buat. Bismillah. Betul yang Encik Ali kata, memang penuh dengan rasa. Garlic sauce dia cukup rasa. Rasa bawang putih tu tak terlampau kuat, tapi ada. Masam-masam pickle tu ada. Lepas tu ada rasa meleleh cheese sikit. Tapi kalau anda tak nak cheese, boleh request tak nak cheese. Tak bagi 5.5/5 bintang. Okey, sekarang ni Syed berada di Senawan Negeri Sembilan untuk singgah ke satu lagi restoran, Damsyik Empire, yang menyediakan makanan Arab. Jom. Amir Fahmi berhadapan cabaran amat besar apabila Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 mula dilaksanakan hanya 2 minggu setelah restoran Damsyik Empire dibuka. Dengan semangat juang yang tinggi, dia mengubah operasi restorannya daripada dine-in kepada sistem pandu lalu dan penghantaran makanan ke rumah. Oh, masa COVID? Okey, apa yang jadi? Dugaan yang terlampau besar untuk restoran Damsyik Empire. Tapi Alhamdulillah, kalau kita yakin yang rezeki itu Allah punya, kita tak akan goyang dengan apa pun yang datang. 1 hari bulan kita start berniaga, 17 lockdown. Dan kita teruskan sampai sekarang. Permintaan terlampau banyak. Bayangkan ketika lockdown sahaja, walaupun kita hanya ada delivery,
kita hanya ada take away, rider kita sahaja sebanyak 25 orang. Itu pun tak cukup. Semuanya bermula asal daripada perbincangan saya dengan rakan kongsi, ada 2 orang lagi, Datuk Azwan dan Cik Amira. Kita sepakat untuk buka restoran Damsyik Empire. Kita menggunakan chef, khidmat chef yang berpengalaman lebih daripada 12 tahun. Termasuk saya sekali lah dalam bahagian masakan Arab ni. Dapur Sabak merupakan dapur tradisional Arab yang berasal dari Yaman. Di sana, hampir setiap rumah menggunakan dapur Sabak ini untuk kegunaan masakan harian mereka. Kita dekat restoran Damsyik Empire masih lagi mengekalkan cara tradisional. Cara tradisional Arab masak ayam bawah tanah yang kita panggil sebagai dapur Sabak. Lebih kurang dalam 4 ke 5 kaki ke dalam. Kita masih menggunakan arang sebagai bahan utama untuk bakar ayam tu. Ayam tu pula kita perap dengan homemade ingredient lah. Kita tak ada share dengan siapa-siapa. So smoky tu masa kita angkat ayam tu, smoky dia memang sedap lah. Ayam diperap dengan rempah khas sebelum ditutup menggunakan aluminium foil dan tepung lalu dibakar dalam masa 1 jam. Cara masakan ini semestinya menjamin keaslian rasa pada setiap ayam yang dihidangkan. Sebagai peniaga kedai masakan Arab kan, ramai yang skeptikal. Kadang-kadang buka kedai makan Arab tapi orang Malaysia. Apa komen Cik Amir tentang perkara tu? Bagi saya benda ni tak ada masalah pun. Ada je orang Melayu buka masakan Cina, orang Melayu jadi owner untuk kedai Indian. So benda ni kita kena mendalami. Benda ni ilmu. Ilmu. Bila kita bersungguh-sungguh belajar sesuatu bidang, kita kena dapatkan betul-betul apa yang kita belajar dan kita buat selepas kita dah habis belajar tu. Apa yang kita belajar, kita kena buat. Kena yakin dengan resepi kita juga. Untuk bahagian nasi yang special, sambal. Sambal dia. Kalau kita pergi tengok mana-mana tempat lain, restoran Arab, sambal dia macam tak pedas. Selain nasi Arab ayam dan kambing, terdapat juga hidangan sampingan yang menarik seperti kunafa, shawarma dan masyawi yang menjadi pilihan pelanggan. Cai apa ni Encik Amir? Ini cai nak-nak. Cai nama nak-nak? dia. Bukan bahasa Thailand. Nak-nak tu kulina. Ini habatus sauda. Oh, okey. Lain ni, saya tak pernah tengok. Ini sambal untuk Sambal nasi. yang pedas tu? Yes. Ini dia punya yogurt. Yogurt. Dia punya laban, kita panggil laban. Ini dessert kita. Ya, ini puding caramel. Ini dia. Wah, ini yang famous tu. Terima kasih. Famous on. Ini kunafa. Ini kunafa. Terima kasih. Dan inilah dia. Wah, presentation dia. Mixed grill. Kita panggil dekat sini special musyakal masyawi. Musyakal masyawi. Musyakal tu campur-campur. Oh, masyawi tu grill. Oh, mixed grill lah nama dia sebenarnya. Okey. Ni apa ni? Ada apa? Yang kita ada sekarang ni, kita ada kebab ayam. Kita ada kebab kambing. Kita ada shish tawuk. Shish tawuk tu? Shish tawuk tu dia isi ayam. Oh, okey. So sekarang ni saya nak makan Nasi kena makan dulu. Nasi dulu. Okey. Cik Amir kata kena makan pakai tangan. Baru ambil feel dia kan. Okey. Kita tengok ni ayam dia besar. Angkat je tengok. Lepas tu kita dapat 2 bahagian kambing. Bau dia pun dah menyelerakan. Inilah sambal yang Encik Amir kata pedas mengikut cita rasa lokal, orang lokal, rakyat lokal. Okey. Macam tu kan Encik Amir? Ke saya kena letak yogurt juga? Letak sambal, lepas tu letak yogurt, baru letak ayam. Saya makan ayam dulu. Ini ayam yang dihasilkan dari bawah tanah. Bawah tanah. Sejam kita kat dalam tu. Okey, saya nak rasa ayam dia dulu. Rasa smoke. Sedap kan? Mestilah sedap. Sangat juicy. Tak kering langsung. Untuk penyediaan ayam saja, kita dalam masa 2 jam untuk proses pembersihan dan
perapan. Bila dah masuk dalam sabak, mengambil masa 1 jam. Dia terbakar je dalam sabak tu dengan haba bawah tanah, haba arang, semua main kat dalam tu. Okey. Siap makan pedas tak? Suka makan pedas. Okey. Saya nak rasa kambing dia pula. Kambing pun lembut. Kambing ni melalui proses yang sama ke? Rebus. Kita rebus, lepas tu Patutlah kita lembut. minta kita rebus, lepas tu kita letak dengan sama juga homemade ingredient. Homemade ingredient. Itulah secret ingredient yang buat sedap Okey, saya nak rasa ni pula Encik Amin. Okey, jom. Ni kita ada fries, semua benda lah lengkap kat sini. Okey, saya nak rasa Ambil kebab ayam. okey, kebab ayam. Ni kebab ayam. Ni pun saya boleh nampak ada rempah-rempah kat situ. Cili. Kebab ayam kita tak beli yang ready made. Daripada ayam seekor, kita buang tulang, kita buang dia punya yang putih-putih tulang tu, kita ambil isi, kita blend dia sampai dia hancur. Setiap hari proses. Lepas tu baru kita kepal. Setiap hari proses yang sama. Oh, okey. Saya nak rasa dengan sos dia. Bismillah. Boleh rasa homemade tu. Sekarang ni Cicah. cicah dengan garlic sauce. Garlic sauce. Bismillah. Saya boleh makan ni hari-hari. Garlic sauce dia sedap. Dan boleh rasa kambing dia tu fresh. Yang terbaik. Okey, untuk challenge kali ini, Syah akan belajar buat kebab ayam bersama dengan Chef Reza. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, apa step pertama, Chef? Step pertama kita akan ambil ayam kisar yang dah siap proses. Okay. So anggaran dia dalam 80 gram lah. Okey, agak-agak. Agak-agak lah. Dia kepal. Ni nama dia. Dia kepal. Okay. Oh. Dia kena balancekan ayam dia di pusat lah. Maksudnya macam atas bawah sama berat. Oh. So bila kita nak grill nanti, nak bakar perang nanti, dia akan balance sekata lah. Yes, senang masak. Okay. So macam ni. Panjang dia pun? Panjang dia, okey, saya akan beritahu. Jelaskan kat sini. Dia ada 6 kali grip. Oh. So that's why kita semua serata macam ni. Yang saya dah buat. Okey, macam ni lah. Kita buat jadi cantik. Yes. Okey, tapi memang saya kena guna tangan kiri ke macam mana? Yes, tangan kiri. Sebab tangan kiri ni tangan yang tak banyak kerja dan tangan ni adalah tangan yang lembut. Oh. Tangan seni. Okey, okey. So tangan kanan kita untuk barang benda-benda yang kasar. Contoh macam kita menulis semua. Okey, so bila dah cukup 6 grip, kita tarik yang lebih tu. Yes. Okey, saya cuba. Dan saya ni kecil sikit. Okey, silakan. So ambil. Agak-agak dia kena kepal-kepal dulu ya. Macam ni? Yeah. So lekat dekat stick. Macam ni, tekan. Tekan. Dan gripkan dia. Serata. Dia macam main polystyrene masa kecil. Oh. Polystyrene. Chef macam tak jadi je. Okey. Okey. So pusingkan dia bagi dia serata dengan besi. Macam tu. Macam tu. Oh. Okey. Yes. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik yes. Grip, tarik. Dan adjust balik. Gemuk sikit lah. Okey. Tak jadi dah, Chef. Berapa bintang ni, Chef? Ni saya boleh bagi 2 atau 3 je. 2 je dapat. Susah nampak je senang. Tengok dah jatuh dah. Nampak senang. Nak jatuh dah Syed punya. Tak semua orang boleh buat benda ni. Ketelitian dan keseimbangan sangat dititik beratkan dalam proses membentuk daging ayam untuk mendapatkan saiz dan rasa yang konsisten. Kalau tak seimbang, daging ayam boleh jatuh dari besi tau. Memang rugilah, Syekh. Beza tak? Berbeza. Kan? Kenapa? Sebab yang ni dekat dengan yang head. Yang sana dia punya arang tu tak berapa nak hit sangat.
masak kan? Betul. Okey, nak tahu dia masak, kita akan cek Pegang. kenyal. Oh, Ni dah- kenyal masak. Yes. Oh yelah, tadi masa kita Makan kenyal kan? Okey. betul. Ni yang tak masak lagi. Dia macam Masih ada isi yang boleh yeah. dikicik. Okay. Kena pasti zone dia. Pegang. Okey. Grip betul-betul Pegang daging je. Jangan pegang besi. Okey. 1, 2, 3. Tarik. Sekejap. Saya pegang kuat-kuat ke? Ha. Kenapa dia? Tahan daging tu. Gitu. Nervous saya. Okey. Dah. Dah. Siap. Okey. Untuk kebab saya bagi 7 bintang. Oh, 7. Banyak jugalah, boleh lah. Design cantik. Kalau dengan rupa dia, rupa kebab saya. Rupa dah ada, cuma dia tak kukuh je dengan stick. Oh, okey. So benda tu memang makan masa lama lah. Okey, 7 bintang. 7 bintang. Okey. 3 perkara yang Syed belajar pada hari ini. Pertama, Syed belajar bahawa sesuatu ideologi itu dapat diterapkan dalam satu-satu bangsa walaupun berbeza cara hidup. Sebagai contoh, budaya Arab memberi impak yang besar kepada masyarakat kita melalui seni, bahasa dan juga makanan. Dan yang kedua, Syed belajar daripada Halab Gate bahawa ilmu dalam perniagaan itu amat penting. Sebagai contoh, Halab Gate membuat kajian dan merasa pelbagai jenis shawarma sebelum menghasilkan resepi yang memikat hati rakyat kita. Dan yang ketiga, daripada Damsyik Empire, Syed belajar bahawa kita kena percaya dengan rezeki kita. Sebagai contoh, permulaan Damsyik Empire diuji dengan pandemik. Namun, Encik Ami bangkit dan memajukan perniagaannya. Syed sebenarnya agak sedih sebab ini adalah episod terakhir untuk Makan Viral pada musim kali ini. Syed nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang sudi berkongsi tempat makan best dan viral sepanjang 10 episod kita bersama. Buat anda yang setia menonton dari awal, anda memang terbaik. Syed harap kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang dalam Makan Viral. Bye!